Lebih baik kita minta dekat Allah untuk kita ni. Allah. Macam kau kencing member, takkan kau minta tolong nak menipu. Tak ada kan. Konsep dia sama lah. Konsep sama. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam segmen Kisah Seram. Yes guys. Minggu lepas kita orang dah jemput Elina Shazni untuk datang bagi tahu cerita kisah seram dia. Betul tak Dan? Seram tak? Alright, hari ni kita ada special guest lah. Dia merupakan seorang yang sangat terkenal lah. Ramai orang kenal lah. Sebenarnya ramai orang kenal. So kita ada Aizat Hassan. Assalamualaikum. Alright. Macam tu sekali. Macam mana boleh ada acap kat sini? Dia selingkuh. Okay, apa ni? Aizat, dengan cerita kau ada macam banyak experience kau lalui masa kau berlakon dulu kan. Time tu kau ada cerita sikit kat aku lah yang kau ada kisah seram. Tapi aku nak dengar yang sebetul-betulnya, nak bagi diorang dengar macam mana. Tapi sebenarnya tak adalah terlampau seram yang sampai dia muncul depan muka tu. Tak obviously muncul tu, tak ada lah. Cuma dia bagi unsur-unsur, macam dia bagi tahu yang dia ada kat situ. Jadi boleh ke saya mulakan? Nak mulakan? Okay. Boleh ke dengar, saya mulakan? kita Tak, dengar yang masa tu Oh, betul-betul sedap dengar tu. Alright. Ada okey. Ready cerita ni seram ni. Alright guys, kita dengar cerita Aizat Hassan. Okay. Cerita dia macam ni. Kau Rasdan, tu Aizat. Okay, tanya cerita dia. Aku Aizat. Okay. Dan okay ready Okay, fit okay, saya mulakan cerita saya dengan bismillahirrahmanirrahim. Wah. Dekat ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sabarlah. Okay. Starting cerita dia Siapa? belum start lagi, sabar. Okay. Alright. Ni bukan joke, ni seram. Okay. Cerita dia mula pada tahun tahun 2008 ke 2009. Waktu tu di mana tengah hangat program macam Rakam Muda. Pernah dengar tak Rakam Muda? Rakam Muda bukan. Dia program belia-belia untuk remaja, Rakam Muda. Okay, di mana dekat kawasan perumahan aku ada program Rakam Muda ni lah. Dia buat ekspedisi untuk mendaki gunung. Okay, mendaki ke Gunung Nuang. So Gunung Nuang ni terlampau banyak sangat cerita di mana ada yang nak cakap kat situ ada penampakan hantu perempuan rambut panjang berbaju putih, and then ada yang panggil gula-gula. Tapi itu adalah persekitaran di kat kawasan Gunung Nuang tu lah. Jadi cerita dia bermula ekspedisi tu ada dalam lingkungan 20 ke 25 orang. Kita orang mendaki ke Gunung Nuang. Semua dah turun bas and mula nak mendaki. So biasalah, bila kita dah sampai ke tempat yang kita nak pergi tu, kita akan obviously tengok keliling, lepas tu tangkap gambar apa semua. And then ada seorang kawan aku ni, nama dia Boy. Aku bagi nama dia Boy lah. Okay, nama dia Boy. Masa kita mula mendaki tu, dia ada nampak satu pohon, macam pokok kecil-kecil kat tepi-tepi. Macam kalau kita tengok macam lalang lah, tapi sebenarnya dia pokok. Jadi pokok tu daun dia panjang macam menjala, tapi panjang menjala. Dan dia berbentuk macam bentuk pentagon tau. Dia dalam satu lingkungan, dia panjang-panjang berbentuk pentagon. Jadi dia tegur terus pokok tu. Dia kata pokok ni cantik, pohon ni cantik. Okay. So at first kita macam okay, biasalah. Which is kita ramai je orang pernah tangkap gambar dalam hutan apa semua kan. Tapi boy ni dia selalu background boy ni dia selalu nampak makhluk-makhluk yang kita tak boleh nak nampak ni. Tapi tak adalah, obviously dia nampak seketul. Jadi pendakian kita orang tu bermula dalam masa setengah ke 1 jam untuk sampai ke satu camp tu, dipanggil Camp Lolo.
Camp Lolo tu adalah camp yang kawasan tu memang kalau pendaki Gunung Nuang memang akan tahu Camp Lolo tu. Camp Lolo ni untuk diorang punya tempat rehat sebelum meneruskan lagi pendakian sampai ke puncak. Jadi perjalanan daripada kita orang kat bawah sehingga ke Camp Lolo tu mengambil masa dalam 1 hingga ke setengah jam. Lama juga kan? Jadi sampainya kita orang dekat Camp Lolo tu, kita orang pun berehat dulu, sediakan tempat kemah untuk bukannya tidur kat situ tau, tapi untuk sekadar untuk tempat rehat, and then simpan letak untuk tempat letak makanan, sediakan makanan apa semua. Kita orang makan sekejap makanan yang ada dulu, and then kita orang dalam pukul, waktu kita orang naik tu pukul 8 pagi sampai ke Camp Lolo tu dalam pukul 9 hingga ke 9 atau 9 lebih, nak kat pukul 10. Jauh juga, dalam perjalanan dia sejam hingga setengah jam je. Lepas tu dah siap makan apa semua dalam pukul 1 macam tu lah, pukul 1 tengah hari macam tu. Aku dah ingat lupa dah. Pukul 1 tengah hari tu kami semua decide untuk naik ke puncak. Jadi adalah beberapa orang yang tinggal, dalam 3 orang yang tu tinggal kat kawasan camp untuk jaga kan, which is macam dia tak larat nak naik lah. Okay, kat situ bercampur, lupa nak cerita. Kita orang bergerak ni bercampur laki perempuan. Jadi kesilapan dia dekat situ. Okay, sabar. Sabar dulu kesilapan dekat situ. Okay, di mana kesilapan dekat situ, kami pun mulalah daki. Okay, bila nak naik puncak tu dah menegak. Kalau naik Gunung Nuang tu dah menegak dia punya struktur gunung tu. Lebih kurang dalam pukul 4 atau hingga 4.30 macam tu kita orang sampai kat puncak. Lama ke? Puncak tertinggi. Lama. Sebab daripada Camp Lolo, daripada tempat kita bawah sampai ke Camp Lolo tu setengah jam hingga ke 1 jam. Nak mendaki tu memang 3 jam macam tu lah. Checkpoint lah Camp Lolo. Camp Lolo tu checkpoint je. Checkpoint untuk orang pendaki gunung rehat. Okay. So nak mendaki tu dalam 3 jam macam tu. So bila sampai tu kita orang pun macam okay, lepak dulu, tak gambar apa semua. Kawasan kat atas tu kita boleh nampak view apa semua, kabus banyak. Then dalam pukul 5 ke 5.30 macam tu kita orang decide untuk turun. Tapi decide untuk turun ni sebab ada 3 orang saja kat bawah. So handphone semua memang tak connection. Tentu aku rasa aku dah ingat dengan lupa, tapi memang tak ada line lah. So dalam pukul 5.30 macam tu aku dengan ada 3 orang kawan lagi, kita orang decide untuk turun cepat lah untuk sediakan makan malam sebelum ni kan. Sebab Camp Lolo tu dan perjalanan tu sepatutnya jalan tu safe untuk balik. So aku pun decide untuk turun dengan 4 orang lagi. So dalam dekat berbelas orang, 18 macam tu, ada kat atas lagi lah. 4 orang kita orang turun tapi berlari. Kira untuk fast punya kita orang turun light. So kita orang decide untuk turun laju lari lah. Yang ni sebab ada perempuan, so diorang akan tunggu. So diorang akan turun dalam kumpulan yang kecil, yang besar. Kita orang turun kumpulan yang kecil ni. So aku decide untuk turun. Okay, bila turun tu, pelari yang pertama memang dah lari. So 2 orang dari depan aku dah tak nampak. Aku pelari nombor 3. Belakang ada orang lagi. So masa tengah berlari ni, jarak kita orang macam dalam 3 second. Jarak dia 3 second. So aku boleh nampak lagi orang kat depan. So dalam masa aku turun bukit tu, kawasan bukit gunung yang tinggi, tengah lari turun tu, tiba-tiba aku dengar kat sebelah kanan aku ada bunyi. Dia berlari sekali ya. Okay, 5.30 di mana kawasan gunung. Itu petang petang. Dah Binatang ke apa ke? Okay, kalau aku memang dalam perasaan aku memang tak nak fikir benda yang obviously memang aku tak nak fikir benda-benda macam tu. Tapi yang menguatkan hati aku fikir, aku rasa memang bukan binatang lah. Sebab aku turun tu, aku dengar sini, aku berhenti. Aku pun tak tahu kenapa aku berhenti. Bila aku berhenti tu perasaan aku macam, apa benda kan. So sampailah yang pelari belakang aku ni lari turun lepas aku. Okay. Dia nampak tak? Kira aku berlari. So kau berhenti. Dia nampak kau dia lepas. Nampak dia berhenti lah. Asal berhenti tanya.
Asal berhenti? Pasal aku tak ada nak bagi tahu dia, aku diam lah. So dah lari 3 second tinggalkan aku. Pasal aku dah tak nampak lah. Bila aku tak nampak, aku pun decide macam okay, sambung. So aku sambung lagi. Aku kejar, try untuk kejar yang kat depan aku. Sebab aku dah lagi last kali ni. Kalau hilang memang aku pun Bukan dia ada track kan? memang ada track. But obviously kalau pantai larang hutan ni Faham. kita sendiri boleh faham circle dia macam mana kan. So bila aku berlari lagi, turun lagi 3 second macam tu, masih ada lagi. Makin banyak ah. Dia satu bunyi je. Tapi bunyi semak yang macam Tengah jalan aku macam kau ikut motion, ikut rentak aku bunyi tu. Aku macam time tu aku dah macam balas fikir tu binatang. Aku dah tahu benda tu. Aku dah tahu mesti ada yang nak cuba untuk kacau lah. Sebab dalam hutan ni bila-bila hening nak dekat senja ni adalah pintu keluar diorang. Betul. Jadi aku pun proceed. Aku try untuk kejar juga pelari ni apa semua. Aku cakap aku jumpa dia, aku cakap ada berbunyi belah kanan aku ni. Teman aku juga. Aku cakap ada kan. Sampai aku kejar, aku cakap berhenti. Ada yang ikut ni. So tunggu aku. So kita orang turun sampai dekat camp Lolo tu, aku rasa dalam dekat 2 jam juga berlari turun semua. Dekat sejam atau 2 jam macam tu. Sebelum maghrib kita orang sampai. So sebelum maghrib aku sampai dengan 4 orang tu. Kita tengok dia kata kawasan tu yang ada 3 orang yang tinggal macam tu, masak dah apa semua. Aku makan dulu, and then mandi kat sungai. Kat situ ada sungai. Lepas tu dah siap-siap. So kita orang tunggu grup yang banyak ni untuk turun, yang ada lelaki dan perempuan ni. So kat situ kita orang jadi terkejut. Perjalanan diorang sangat-sangat lama. Sangat-sangat lama sampai almost pukul 10 macam tu. 10 lebih. Lama. Sebab lepas maghrib kan. So almost dalam pukul 10 ataupun 9 lebih macam tu lah. Memang lambat. Sebab kita orang dah turun pukul 5 lebih. Tu petang lagi kan. Petang lagi. So bila kita orang tunggu macam kenapa lambat sangat sampai ni kan. Nak call apa semua, memang connection time tu memang macam tahun 2008 2009 tu korang tahulah phone macam mana kan. Line connection lagi macam mana. And then bila sampai je diorang tu, macam semua ni habis tenaga. Macam sakit-sakit badan diorang semua, macam lemah sangat lah. So kita orang macam kenapa ni kan. Apa yang dah jadi kat atas tu. Aku pun dekat situ aku dah jadi macam takkanlah diorang kena ketegur apa-apa kan. Kena ketegur dengan apa-apa. So bila kita orang bagi diorang rest dulu dekat kawasan Kenolo tu. Bagi diorang rest, minum, makan apa semua. Masih ada lagi yang tak maya. And then ada seorang budak ni, nama dia Boy ni, yang aku cerita di awal, yang tegur pokok tu. So Boy ni dia tiba-tiba dia menyendiri seorang apa semua. So aku pergi dekat dia, kata Boy, kenapa kan? Lepas tu dia kata badan dia panas sangat. Dia kata seluruh badan dia panas sangat. Dia tak maya. Dia kata aku nak demam, dia kata. So bila kita pun faham lah demam kat lautan. So aku tak nak fikir benda yang ni. Kita tak apa, kau duduk dulu. Bila duduk, aku panggil kawan aku seorang. Aku cakap, Boy ni cakap badan dia panas. So kita rasa badan dia ni, kita feel ni, badan kat leher, kat tangan apa semua ni sejuk kan. Sejuk yang macam memang sejuk sangat. Lepas tu kita orang pun decide untuk turun belah bawah sikit daripada camp Lolo tu, dah kemas-kemas apa semua. So cakap, Boy tunggu sini, duduk sini diam. Duduk rehat kat sini dulu. Lepas tu kita orang tengah busy angkut barang turun apa semua. Tiba-tiba dia rebah. Boleh macam Dia pengsan lah. Dia memang collapse. Okay. Collapse. Dan kita orang pun pergi dekat dia, cakap ni collapse mana ni. Tapi badan dia memang sejuk. Dia kata panas macam tu. So dekat tepi tu ada sungai. Jadi kita orang pun angkat dia pergi kat sungai tu. Okay, benda ni wallahu alam kalau kau nak percaya. Tapi bila letak je badan dia dekat dalam sungai tu, asap keluar.
Asap daripada badan dia. Asap pada badan dia keluar sungai. Memang keluar asap. Tapi aku tak tahulah, mungkin sebab haba badan dia. Okay, haba badan dia, obviously haba badan keluar dekat air kawasan sungai yang sejuk kat belah bukit pula. So asap keluar tau. Jadi nak angkat dia, nak papah dia, memang dia tak boleh nak berdiri. Dia tak boleh nak berjalan sendiri. So kita orang decide untuk buat apa? Stretcher sendiri. DIY pakai kayu-kayu kat hutan tu. So ada satu kain yang kita bawa panjang, kain kita bawa. So kita orang baring dengan dia, kita angkat 8 orang. 8 orang. 8 orang untuk angkat stretcher Main tu. yang seorang Dia besar mana? badan dia besar lebih kurang fit. Okay, faham. Badan lebih kurang Tapi fit. dia berat Tapi dia berat sangat. 8 orang angkat tu, lepas je diorang angkat, diorang akan rasa macam sakit kat lengan. Even aku pergi try, aku pun angkat juga. Aku angkat pun tak boleh lama. Aku kebas tangan. So tangan kebas kat situ. So, baru angkat dekat kawasan tu tau. So kita macam okay, letak dulu, baca doa semua, selawat, baru kita bergerak. Di mana perjalanan, aku cakap daripada tapak kita sampai nak ke Camp Lolo tu dalam sejam hingga ke setengah jam kan. Okay, perjalanan tu jadi 2 jam lebih untuk kita orang balik. Di mana waktu perjalanan kita orang balik tu ada kilat kat dalam tengah hutan time tu. Kilat je, Tiba-tiba. Tak hujan pun. tak hujan. Tiba-tiba. Kilat sabar menyabar. So Menyambung. sabar menyambung. Maafkan saya, sabar menyabar pula. Maafkan saya, sabar menyabar pula. Sabung menyambung. Okay, sabung menyambung. Di mana kat situ aku macam nampak satu kelibat di antara pokok. Tapi aku macam dia berbentuk macam tulang. Macam tulang kat antara pokok. So flash, kau macam Okay. flash. flash. Bzz, aku macam Petir tu. flash petir tu. Nampak. So dalam perjalanan nak bawa ada ni, kita nampak flash macam ish. Allahu Akbar lah. Aku terkejut lah. Cakap takkanlah. So jadi bila perasaan takut ni, yang perempuan dah start menangis-nangis, dah perjalanan tu dah menangis-nangis apa semua, dan kita orang akan ulang-alik untuk kira tau. Ada seorang akan ulang-alik untuk kira berapa bilangan yang betul, berapa bilangan yang betul. So perjalanan tu macam aku rasa macam kita dah kena main dah ni. Perjalanan ni terlampau lama sangat kan. Patut sekejap je. Even yang sampai kita orang decide untuk berhenti. Kita orang ada pakcik kat situ lah. Baca doa sikit, minta tunjukkan balik jalan semua. Lepas tu kita, dalam setengah jam macam tu baru kita orang sampai ke tapak betul-betul pintu gerbang Gunung Nuang tu. Okay. Jadi bila dah sampai tu, yang boy ni tadi, dia dah mula boleh rasa macam untuk berdiri balik lah. Dia dapat dia punya tenaga balik lah untuk berjalan kan. Tapi masih lagi dia rasa, dia cakap berat, memang berat apa semua. So balik tu decide untuk pergi ke satu rumah ustaz ni. Ustaz ni kata budak ni ada tegur apa-apa ke? Yang tadi dia tegur pokok tu Dia ada tegur pokok. Aha. Dia tegur pokok tu, dia kata pokok tu cantik. So dia tangkap dalam handphone dia. So aku tengok gambar tu juga. Mula aku tak tengok gambar tu. Aku dah balik tu, baru aku tengok dekat bubat tu, aku tengok. Okay, memang bentuk dia bentuk pentagon. Dia banyak pentagon. So kata ustaz tu, wallahu alam kata ustaz tu, dia diinginkan oleh Puteri Bunian. Di mana dia telah memuji kecantikan. Memang dia nak sangat dekat boy ni sebab dia ni istimewa. Dia macam unik. Dia kata unik. Dia hati dia tak terlalu jahat. Macam tu. Which is bangsa tu dia boleh faham keistimewaan budak ni.
Sebab tu kalau pernah dengar yang hilang tu kat dalam hutan. So diorang tu macam ada keistimewaan. Jadi decide untuk aku tak tahulah macam mana ustaz tu buat apa semua kan. Itu beyond aku punya pengetahuan. Sebab aku nampak pun daripada luar je, aku dengar cerita macam tu. So alhamdulillah lepas pada tu dia okey. So putuskanlah, katakanlah dia macam dia dikatakan putus untuk tak ada kena-mengena dah dengan kisah tu. Jadi itulah kisah dia. Bahaya. Kan ada yang baru-baru ni pun hilang apa nama Ashraf kan. Dekat Gua Tempurung. Oh ya, yang tu. Tak. Bukan kau, orang lain Ashraf lain. Bukan kau. Itu pun Dia sampai dah setahun tau tak jumpa. Itu pun salah satu bunyian punya kerja Tak tahulah kan. Mungkin Bukan, berani betul statement dia. Berani betul statement dia. Wallahualam lah. Wallahualam. Aku tak cakap Wallahualam tu dulu. Wallahualam, kita tak tahu. Tapi itulah macam Aizat cakap mungkin dia ada istimewa je sampai orang suka. Aku pun bersyukur lah yang Ashraf aku ni tak istimewa. Alhamdulillah lah dia masih ada di sini. Betul. Ya, Kan? tapi kisah pasal hutan ni memang kita kena peka lagi banyak tau. Okay, ni aku time sekolah time budak-budak sekolah dulu lah. Tak tahu apa, jam 4 main bola futsal tengah-tengah maghrib kan. So time tu aku pun main lah futsal. Balik main futsal tu, malam tu aku demam. Dan kaki aku tak rasa kaki aku. Apa dia? Aku demam tau, aku demam. Dia macam mana, aku pergi balik futsal tu. Aku main futsal petang kan. Maghrib aku balik dah habis futsal balik. Then malam tu aku pergi toilet, nak buang air besar lah. Tapi aku tengah cangkung tau. Tanda jamban cangkung kan. Cangkung tiba aku nak bangun tu, tak boleh bangun. Tiba macam jatuh. Nak tak boleh tangan tu. Kaki aku terus macam tak rasa kaki langsung. Macam keras lah. Macam tak dia rasa dah kaki lock tu. lah. Dia lock. Dia tak Dia boleh, lock. kau tak boleh nak gerak. Okay. Aku nak buka pil, aku dah kunci pintu. Rusak buka. So mak aku dengar, mak aku buka. Mak aku tolak kan. Pun tarik aku. So start dari situ aku tak boleh nak jalan apa semua. Then terus panggil ustaz aku tak pergi klinik rasanya. Tak cerita, aku lupa. Panggil ustaz. So ustaz tu check. Ustaz kata aku ada tersepak anak. Anak benda tu. Oh. So bapak dia datang aku. Bapak benda tu datang aku. Dia bantai aku. So aku yang tu, aku tak tahu ni kisah ni betul ke tak. Orang Wallahualam. Dia cerita kat aku yang tu. Dia cerita kat mak bapak aku yang tu. So di situlah. So dia bagi air apa dia bagi tak. Aku nama dia itu dalam seminggu tu elok. Ya, sebab dalam dunia ni bukan kita je ada makhluk-makhluk lain. So kita berkongsi sebenarnya Aku alam tersepak ni. anak dia tu. Alright, kita dah dengar cerita Aizat, cerita Acap kan. Dia kena apa? Yang petua yang cakap tadi tu. Yang kencing lah. Lepas tu aku suka dengar cerita Aizat ni sebab dia punya cerita tu dia ada berperingkat lah. Dia dah dia susun pengalaman. lah, betul, Dia dah pengalaman. pengalaman. Dia dah pandai bercerita. Betul. Dia bidang dia. Betul, ni bidang dia. Serius, tak Bila tipu. depan kamera dia pandai. Awak nak cerita awak? Okay, Saya. sabar guys. Alright, kalau korang suka episod kali ni, korang komen kat Orang bawah tak suka? ni. Dia kena suka juga. Kena suka. Kena suka juga. Kena suka. Okay, kalau korang suka segmen episod kali ni, komen dekat bawah ni. And then jangan lupa share, subscribe dan juga like YouTube channel Stirred Production. Kita jumpa pada next week. Kita ada part 2 guys. Alright, kita akan jumpa dalam segmen Kisah Seram pada masa yang sama, hari yang sama, waktu yang sama, dalam segmen Kisah Seram. Kisah seram sign out. Anak kencing kan. Nek adik depan kencing. Nek, Tu itu betul ke tak? No. Tuku Farad sebenarnya. Tuku Farad. Dia sebenarnya ada doa untuk benda tu. Aku dah baca. Dia ada doa dia khas. Dia sebenarnya kau tak boleh lah untuk cakap nenek cucu tu kencing. Kita dah jadi macam percaya yang habit lah benda tu. Hai, saya Fikri Latif. Jangan lupa subscribe, like, share dan juga turn on notification channel Stirred Production kerana nanti akan ada banyak video menanti anda. Jangan lupa